أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, salawat dan salam ke atas baginda dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua pada hari ini insya-Allah marilah sama-sama kita doakan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah taala pada hari ini, pagi ini Allah beri izin lagi untuk kita sambung kuliah kita yang mana kita akan sambung kembali tafsir kita yang lepas di dalam sambungan surah Asy-Syamsi. Betul ayat ke berapa ni? Sambungan ayat yang kelima. InsyaAllah kita baca sikit, ambil keberkat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, insyaAllah kita sambung lagi sambungan di dalam tafsir surah Asy-Syamsi. Boleh tengok pada ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-samaa'i wa ma banaha. Demi langit dan yang membinanya di dalam bentuk yang kuat kukuh, yang melambangkan kekuasaannya ya Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada ayat kelima Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk kuasa dia.
Allah kata apa dia? Demi langit dan barang yang dibinanya. Binanya di sini kena kepada langit lah. Ayat ni yang mana langit yang Allah Ta'ala buat di atas kita ni dengan tiada tiang. Allah Ta'ala buat naik walaupun seputung tak ada tiang. Subhanallah, hebatnya kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini nak menunjuk pada kita hebatnya kuasa Tuhan. Hebatnya kuasa Allah sehingga langit pun tidak ada tiang walaupun seputung, tetapi dia boleh duduk bergantung macam tu. Ni hebatnya Allah. Tu. Ini semua melalui kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kalau Allah nak tunjuk kuasa dia, sampai kita tercengang tengok. Dia sebab itulah bila kita tengok kepada kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hadir rasa makrifah kepada Allah. Yutafakkaruna fil khalqin, kamu fikirlah tentang kejadianku. Wassamawati wal ard, fikir tentang langit dan bumi. Allah Ta'ala suruh kita fikir tentang kejadian dia. Tengok di langit macam mana Allah Ta'ala buat bintang, buat matahari. Lagi-lagi namanya langit yang mana Allah buat tu pula tanpa tiang, walaupun seputung, boleh duduk bergantung macam tu. Dan tengok wal ardi, tengok segala bumi ni. Tengok balik tumbuh-tumbuhan, tengok balik binatang. Binatang pula banyak spesies. Ada binatang yang gigi, ada taringnya panjang, ada gigi yang pendek, ada setengah tak ada gigi langsung. Tu. Tu. Hebatnya Allah Ta'ala, bentuknya macam-macam, warna itu, warna ini. Nak kata hebatnya tu, tengok. Itu binatang yang jalan slow tu, macam jalan was-wahan. Apa? Selong bahasa Melayu? Ya, bahasa Melayu pun panggil macam tu juga. Slow. Oh, Melayu pun panggil macam tu. Tapi kalau Melayu Timur panggil pokok. Orang pakai Timur panggil pokok, betul pokok. Pokok. Pokok lain apa ni? Sesumpah dah. Dia satu jenis yang berwarna-warni tu mengikut keadaan Apa bahasa Melayu? Ada bahasa Melayu ni? Tak ada kat sini terpaksa pinjam bahasa orang putih tak apalah. Tengok Allah Ta'ala buat binatang pun pelik dah. Satu-satu itu di bumi, belum lagi di laut. Laut lagi lah beribu jenis spesies. Jenis ikan pun banyak jenis ikan. Ikan lolong, ikan selayang, ikan kerisi ada mata luas, mata sepek, tak ada mata langsung pun ada. Nak kata apa dia? Nak kata Allah Ta'ala buat satu benda ni, fikir. Wa yatafakkaru. Tafakkur ni kita fikir tentang kejadian Tuhan, termasuk di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dapat pahala kita fikir. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita pergi berjalan. Berjalan, bercuti. Kalau kita jenis depres, kita ni jenis ada masalah perasaan emosi, ada masalah orang panggil depression dah, apa benda lah, ikutlah. Jenis gangguan fikiran apa, pergi bercuti, jangan duduk berkurung. Pergi bercuti, tengok kejadian Tuhan. Pergi ke Langkawi, pergi ke Pulau Tiongma, pergi ke mana-mana. Tapi yang silap kita pergi pakai sulap pendek. Tu silap kita. Ada setengah tak pakai baju langsung pun ada. Tu silap lah. Allah suruh pergi bercuti saja, tengok kejadian Tuhan, bukannya suruh pergi buat maksiat. Kita kena guna kenikmatan Allah Ta'ala begini. Jadi nak kata di sini Allah Ta'ala was-samaa'i wa ma banaha. Allah Ta'ala buat langit ni, Allah buat langit tanpa tiang. Boleh tak satu makhluk Allah selain daripada Tuhan, contoh macam kita manusia, buat satu benda tidak ada tiang, ataupun tidak ada tempat yang bergantung, tapi nak suruh dia terapung, boleh tak? Tak boleh. Walaupun kita hebat macam mana pun, engineer macam mana, doktor pun, ikutlah doktor PhD ke master apa benda ke, dalam bab engineering ke hebat mana pun, mesti kena ada bracket ataupun tempat gantung. Sama ada gantung kat bawah, sama ada kot kiri, kot atas. Mesti kena ada bergantung, baru boleh benda tu bergantung. Ni. Tapi Allah Ta'ala nak cerita dekat kita, Allah buat satu benda tanpa benda untuk berhubung. Kalau kita kata boleh tak kita bergantung benda ni? Boleh. Botol air tanpa pegang, boleh? Tak boleh kita makhluk biasa ni, kecuali dengan kudrat Allah boleh. Gantung ni jatuh. Nak kata kita tak boleh, adapun Allah Ta'ala boleh.
Kita nak buat satu benda, nak berkata, kena bersambung. Nak bersambung. Jadi maka Allah Ta'ala nak tunjuk kuasa dia bagi orang yang mahu fikir tentang kejadian Tuhan. Siapa yang suka fikir kejadian Allah, dia akan nampak ma'rifatullah. Sebab tu syarak dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah dan bab tauhid mengatakan, la tafakkaru fil khalqillah, la tafakkaru fi zatillah. Fikirlah tentang keciptaanku, jangan duk fikir pasal zat aku. Kalau kamu nak kenal Allah, kamu fikir pasal alam ni sudah, automatik kamu akan kenal Maha Pencipta. Jangan duk fikir pasal zat Tuhan. Kalau fikir pasal zat Tuhan, benda ni dipanggil dalam ilmu tauhid, panggil ilmu apa ni, orang panggil dakok apa benda tu, ilmu yang paling susah kita nak faham. Tu dalam istilah tauhid, saya dah lupa apa istilah dia. Ilmu yang paling susah, dan syarak tidak mewajibkan kita fikir tentang ilmu mengaji pada zat, pasal zat Tuhan. Tak perlu nak kaji zat Tuhan, tak perlu. Allah ni tinggi ke? Allah rendah ke? Allah ada mata macam kita ke? Allah Ta'ala ni ada ibu bapa ke? Allah ada beradik, saudara mara, pak sepapak, pak sepupu, dua sepupu, tiga sepupu ni, berlipat-lipat sepupu ke? Maka tak perlu kaji benda tu, tak perlu. Allah Ta'ala hanya suruh kita wa yatafakkaru fil khalqi was samawati wal ard. Fikirlah tentang kejadianku antara langit dan bumi. Automatik kamu akan kenal Tuhan. Sehingga ulama tauhid kata, man arafa nafsahu wa man arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan. Nak kenal diri macam mana? Tengok diri kita ni, lemah ke kuat? Lemah. Kaya ke miskin? Miskin. Yang kaya sebenarnya siapa? Allah. Yang kita duk kata kita kaya, macam mana? Ini majaz. Dalam bahasa Arab dipanggil majaz. Ni maksudnya pinjaman. Pinjaman saja. Kita duk kata kaya, bukan kaya pun. Yang sebenarnya kaya Allah. Cuma kita kata kita kaya pasal kita ada sikit lebih pada orang. Tu je. Tapi Allah bila-bila masa boleh tarik balik kekayaan kita. Pasal benda ni milik Allah. Yang kaya betul-betul Allah Ta'ala. Bila nampak situ kita lemah, yang kuasa Tuhan, baru kita nampak diri kita lemah. Allah lah sebenar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan duk fikir pasal Tuhan. Pasal ada setengah orang ni, dia duk kaji Allah duduk di mana. Dia kata Allah Ta'ala duduk di langit. Dia pun kaji. Lebih daripada kajian NASA lagi. Dia duk kaji, lepas bumi ada apa? Atmosfera. Lepas atmosfera ada apa? ISS. Lepas ISS ada apa? Ada globe bumi yang hitam. Luar bumi hitam tu apa benda? Duk kaji benda tu. Last sekali putus horak. Putus horak, jadi gila isim. Ni ramai. Lepas tu duk bercakap seorang dah. Tu duk bercakap seorang. Tu ada masalah samtiran lah benda yang dia guna otak tu. Begini, agama ni datang nak kontrol nafsu, nak kontrol fikiran kita, nak kontrol akal. Akal tak boleh guna sebenarnya, nafsu tak boleh guna sebenarnya. Jadi mari agama dia kontrol akal, kontrol nafsu, maka sempurnalah manusia tu. Maka sebab itulah syarak tak wajib kita fikir pasal zat Tuhan, tak perlu kaji. Sebab dulu kan ustaz pernah cerita, ada satu orang ni dia duk kaji tentang zat Tuhan. Ni kan sebenar ni, dia duk kaji zat Tuhan, duk kaji siapa dia berzikir nak tengok Allah. Satu tahap dia pergi ambil amalan zikir ni dengan satu orang syekh. Ada satu negeri ni lah, dia ambil satu amalan ni, dia balik ke rumah dia beramal dengan harapan nak jumpa Tuhan. Dia beramal sampai bergoyang rumah ni. Duk beramal last sekali bapak dia pun tengok 2-3 hari tak keluar makan pasal duk beramal ni. Lepas tu apa terjadi? Maka bapak dia pun suruh dia keluar makan, ketuk pintu. Jadi tiba-tiba dia rasa terganggu dengan ibadah yang dia buat tengah berzikir. Bila terganggu, tibalah satu jelmaan ketika berzikir tu menyuruh dia supaya hapuskan siapa-siapa yang mengganggu dia sedang beribadah nak sampai ke Tuhan ni. Sampai tahap tu ni. Sebab tu Tuhan kata tak perlu nak kaji zat Tuhan, kaji pada makhluk sudah. Dia beramal sampai tahap tu, jelma satu makhluk yang menyuruh dia supaya hindarilah siapa-siapa yang mengganggu kamu ibadah nak sampai ke Tuhan. Sampai satu tahap dia pun keluar senyap-senyap, bapak dia tengah tidur, ambil batu press dia pak atas kepala bapak dia, mati. Sekarang duduk di penjara. Ni kisah benar ni. Pasal apa dia? Dalam ilmu tauhid dipanggil daqai ilmu kalam. Benda yang paling payah dalam ilmu tauhid benda ni lah, nak fikir pasal zat Tuhan. Maka syarat tak wajib fikir benda tu. Jadi gila isim, jadi isim.
Ni kisah benar yang berlaku dah. Dan ustaz pun kenal dia orang ni, suatu orang ni. Dia mengaji, asalnya mengaji elok saja, normal. Last sekali dia jual kitab dia. Dia mengaji agama ni, bukan orang biasa. Dia mengaji agama pada awalnya. Last sekali tak tahulah Allah Ta'ala balik macam mana hati dia. Kita minta berlindung. Dan last sekali dia buat ambil satu amalan berzikir-zikir. Last sekali jadi macam tu. Pasal apa dia? Satu hari dia pernah nak fikir Tuhan ni macam mana, bentuk macam mana, rupa macam mana. Maka tak perlulah. Jadi kita kembali kepada makhluk Allah. Tengok balik kejadian Tuhan antara langit dan bumi. Allah Ta'ala buat di situ, nak suruh kita fikir tentang kuasa Tuhan. Automatik kita akan nampak hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukup setakat tu saja tugas kita. Selebih daripada tu tak perlu. Ni kalau kita faham betul-betul agama. Bukannya faham agama ni kita mengaji kenal Tuhan sampai ni putus orat fikiran. Sampai gila isim. Yang ni ramai. Dan ada juga beberapa orang, ada satu orang ni dia pernah gila isim dah jumpa saya. Pasal dia nak kaji pasal Tuhan ni lah. Dia kata, ustaz, saya ni pernah gila isim. Saya pernah tersesat jalan ustaz. Tapi alhamdulillah saya ni jadi okey dah sekarang ni. Masa dia gila isim, dia rasa macam mana? Dia rasa ada bisikan datang. Gila isim ni. Dia satu bisikan datang suruh buat benda tu, suruh buat benda ni. Sampai dia rasa jadi takut. Ada nama istilah kedoktoran ada kan? Istilah kita gila isim lah. Kalau kita panggil macam gila isim. Ya betul lelaki banyak. Perempuan saja fikir mah, dia fikir baju kurung. Dia tak fikir benda tu. Jadi dia selamat lah. Dia selamat situ. Jadi dia selamat situ dah. Tak apalah fikir pasal memang nafsu wanita nak mah lah. Daripada duk fikir pasal benda boleh putus orat dia lah. Baik fikir ke situ. Bagus jugalah. Itu jawapan yang tepat lah. Boleh faham? Okey baik, sambung lagi. Ya. Tak apalah, kita saling maafi lah. Tak apalah. Baik, Allah Ta'ala kata ayat kelima, was-sama'i wa ma banaha wa ma tu situ. Ma dengan mana man. Dalam tafsir kita kata man tu setengah tafsir kata man tu kenal kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Demi langit dan man itu mereka tu kenal kepada Allah membina ia langit. Siapa yang membina langit? Allah Subhanahu Ta'ala. Setengah tafsir kata kalau mengaji betul-betul kaedah, ma tu dipanggil ma masdariyah. Demi langit dan barang yang dibina dengan langit. Bina ni mesti tak boleh bina. Dia jadi satu benda yang dibina tu tanpa orang buat. Dia tak boleh jadi macam tu. Nak bina satu benda mesti ada orang yang buat, yang membina tersebut. Yang membina di sini kena kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Ma di sini orang panggil kalam hazaf mudah. Itu mengikut kaedah nahwu lah. Ta'wilnya masdar. Begini, wa ma banaha asalnya wa bunyaniha asalnya. Wa bunyaniha ini kaedah lah. Wa bani bunyaya, demi langit, demi Tuhan yang membinakan langit tersebut. Siapa bina? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Rabbina. Sebab itulah bila waktu malam kalau boleh ambil masa jengok ke langit. Waktu malam. Tengok bintang, tengok awan, tengok langit bercahaya, Allah Rabbi. Lagi-lagi waktu tengah bulan Islam, tengah-tengah bulan Islam, langit bersih, masa tu nampak bulan penuh. Tengok balik bulan, benda tu boleh menghadirkan kekuatan iman, boleh iman kita jadi rasa kuat. Tengok kejadian Tuhan. Masalah sekarang ni iman kita semakin lemah pasal kita tak nampak ciptaan Tuhan. Kita nampak ciptaan manusia saja. Kereta nampak manusia buat, bangunan nampak manusia buat. Cuba balik semula hakikat sebenar. Allah buat batu, Allah buat langit, Allah buat pokok kayu. Barulah hadir kekuatan iman tu. Baik. Masuk kita pada ayat yang ke-6. Wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi wa ma tahaha. Ayat ke-6, serta bumi dan yang menghamparkannya bumi untuk kemudahan makhluknya. Allah. Tadi wasama, sekarang wal ardi.
Ma tu pun kena kepada masdariah. Demi bumi dan hamparannya bumi. Jadi kalau nak hampar mesti kena bersangkut paut dengan tuan dia. Mesti ada orang yang menghamparkannya. Maknanya menghamparkan bumi ni asalnya kejadian dia kadang bertokor, lepas tu dihamparkan. Tu seperti mana tikar gulung. Bila tetamu datang kat rumah, zaman dulu buka tikar gulung. Sekarang ni bukan tikar, kapet gulung. Sekarang kapet gulung. Dulu tikar gulung. Bila orang dah pulang, kita gulung balik dia dah. Asalnya benda yang tergulung dibuka, hampar. Begitulah Allah Ta'ala buat langit bumi. Asalnya benda tu bertokor, lepas tu Allah Ta'ala pun hampar balik bumi. Untuk siapa? Untuk kita nama makhluk, untuk kemudahan kita. Jadi Allah hampar bumi ni untuk kemudahan kita. Nak cari rezeki, carilah di mana-mana, semua ada rezeki. Allah Rabbi, ini kuasa Tuhan. Lepas tu ayat yang ke-7, wa nafsin wa ma sawwaha, demi diri manusia. Nafsin, nafs, demi diri manusia yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya. Kelengkapan yang sesuai ni maksudnya masuk. Contohnya orang ni pakai baju macam ni, sesuai dengan dia. Itu maksud sesuai. Faham ni? Makna sesuai tu maksudnya masuk dengan dia. Dia ni pakai tudung benda ni masuk dengan dia, sesuai dengan dia. Dia ni kulit hitam, sesuai dengan dia. Tu contohnya. Dia faham ni? Masuk. Dia ni hidung kepek macam tu, sesuai dengan dia. Tu contoh macam tu. Masuk sesuai tu. Ustaz nak jelas, sawaha masuk sesuai, masuk. Allah buat benda ni, alam bumi ni, langit bumi sesuai dengan keadaan dia. Faham? Ni kalau tak mengaji dengan guru, dia tak faham makna ni. Di mana? Jadi wa nafsin, baca dengan gana. Wa nafsin, itu dipanggil idgham. Idgham apa? Dia ada dua, idgham bila gunah, idgham ma'a gunah. Yang mana satu? Tanwin berjumpa dengan waw. Idgham ma'a gunah. Wa nafsin wa ma sawwaha. Ma tu pun masdar. Demi segala diri tu, nafsi tu nafs. Asalnya lafaz mufrad. Ingat, lalu mengaji kaedah bahasa Arab, kalau dia tanwin maksudnya mufrad, tunggal. Tetapi walaupun sebutan murad, maknanya jamak. Jamak ni maknanya banyak. Faham tak? Contoh, tak ada. Contoh kita kata tanwin baris dua. Tanwin baris dua ni, sama ada tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan, itu menunjukkan mufrad, tunggal. Tapi di sini walaupun lafaz tulisan tunggal, tapi maknanya jamak. Banyak. Tu. Pasal apa jadi mufrad? Pasal dia tidak ada alif lam pada depan tu. Kalau ada alif lam, dia tak jadi tanwin. Yang ni dipanggil tanwin nakirah. Sebab itulah kalau kita mengaji bahasa Arab ni, dia luas. Kita ambil sikit bahasa Arab. Tu penting bahasa Arab ni. Sehingga datang satu warik, Nabi kata apa dia? Kasihlah kamu dengan Arab. Nabi kata kasih kamu dengan Arab. Pasal apa dia? Kerana Arab ni kita kasih sebab 3 perkara. Yang pertama, kerana Quran dibaca dengan bahasa Arab. Ada Quran baca bahasa Melayu? Tak ada kan? Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kau Arab tu nampak tak pelik. Kalau baca kau Melayu, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Kalau kita baca kau Melayu, dah pelik sikit lah. Yang kedua, kerana Nabi daripada keturunan Arab. Dan yang ketiga, kerana bahasa Arab akan diguna di dalam syurga. Dan Nabi Adam pun bertutur di dalam bahasa Arab. InsyaAllah, walaupun atas dunia tak belajar bahasa Arab, masuk syurga nanti tak perlu minta dengan malaikat-malaikat nak belajar bahasa Arab. Tak perlu. Automatik kita boleh belajar bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin. Tak apa baca qul huwallahu pun Arab lah. Atas dunia kita baca surah lah, dipanggil Arab. Tu. Bukannya masuk dalam syurga, masuk syurga tu bahasa Arab tak perlu belajar. Maksudnya atas dunia kena belajar jugalah. Pasal penting ni bahasa Arab ni. Pasal apa dia? Bahasa Arab ni penting masa kita hidup. Pasal kita nak faham Quran ni lah. Nak faham hadis, faham Quran. Sebab pentingnya bahasa Arab kerana nak memahami
Al-Quran. Bila kita faham Quran, kita akan dapat faham hukum hakam, apa yang dicerita oleh Allah dengan tepat. Tapi kalau kita tak pandai bahasa Arab, jadi agak sukar sedikit lah. Agak payah. Boleh kita faham ilmu ni, tapi kita nak menutup dalil tu agak susah sikit. Tu. Jadi Allah Ta'ala kata, demi segala diri manusia dan barang mereka yang disamakan dia. Maknanya disama di sini. Ustaz kata tu sesuai tu, makna sesuai tu. Allah Ta'ala kata apa dia? Allah Ta'ala serta bumi yang menghamparkan dia untuk kemudahan makhluk, demi diri dan manusia, dan menyempurna kejadian dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya. Wa nafsi wa masawaha, Allah buat apa benda ni langit bumi sesuai, ataupun disama. Disama ni pada kejadian yang munasabah. Allah buat satu benda munasabah. Contoh Allah Ta'ala buat dia ni tinggi setakat ni munasabah dengan keadaan fizikal dia. Tinggi dia 150 cm. Rendah sangat. Nak minta jadi pegawai tak boleh. Tinggi dia 200 meter. Tinggi betul ni. Sama tinggi pokok kelapa ni. Pasal sesuai dengan dia. Itu maksudnya sesuai, masuk. Tu. Munasabah maksudnya dipanggil tanasub. Tanasaba yutanasabu, tanasub. Tanasub ni maksudnya masuk dengan dia. Contoh, dia ni pakai baju masuklah dengan dia, sesuailah dengan dia. Tu contoh dengan dia. Dia ni jenis kulit hitam, sesuai dengan dia. Pasal dia kulit gelap tu sesuai. Kalau kulit putih dapat pelik suruh. Asal hak hitam comel dah, nak jadi putih, nampak aneh putih dia tu. Tu ramai berjalan. Maksudnya di sini Allah Ta'ala buat segala-galanya sesuai. Contoh, tangan kita jari ada 5, sesuai. Lepas tu ada lengan bersambung dengan tubuh. Lepas tu ada kepala, ada kaki, sesuai dengan keadaan rupa manusia macam tu. Lepas tu bila Allah Ta'ala tambah benda yang sesuai, lepas dia sesuai, Allah tambah pula manfaat penggunaan dia. Allah Ta'ala tak beri benda tu sesuai saja, tapi Allah Ta'ala beri untuk digunakan. Tangan ada kekuatan, boleh pegang barang. Mata diberi untuk melihat. Telinga diberi manfaat faedahnya untuk mendengar. Ni nampak kuasa Tuhan, nampak? Nampak di situ dah. Allah Rabbina. Allah Ta'ala bukan sedia sahaja dengan sesuai keadaan dia, tapi Allah tambah lagi dengan manfaat yang ada pada anggota kita. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah. Selain jadi badan masuk molek, jadi sesuai apa semua, Allah Ta'ala beri pula faedah, manfaat. Contoh, kalau beri telinga comel, lepas tu beri pula sifat mendengar. Allah Ta'ala beri mata comel, lepas tu dapat melihat. Tu Allah Ta'ala beri akal fikiran, boleh kita nak faham ilmu dan sebagainya. Tengok kuasa Tuhan, dapat ni. Tapi sayangnya apa dia? Qalilan ma tashkuru. Sikit manusia bersyukur di atas nikmat Allah. Tu sayang. Sayang di situ. Kita jarang bersyukur atas nikmat Allah. Tuan-tuan ingat, walaupun kita dalam nikmat, Allah boleh tarik nikmat ni bila-bila masa kalau hamba tu tak pernah bersyukur. Berlaku umat dulu. Umat dulu, Allah Ta'ala anugerah empangan, beri dia satu empangan air lah. Daripada penduduk situ dia dapat manfaatkan sumber air daripada empangan tersebut, dapat cucuk tanam, dapat makan minum, cari rezeki, ikan apa sebagainya. Tapi disebab fakafarat bi'an umillah, kerana dia kufur kepada Allah, tak mau beriman, tak bersyukur dengan nikmat Allah, Allah tarik nikmat tu dengan cara macam mana? Allah pecah empangan tu, habis. Begitulah dengan kita. Nikmat yang Allah Ta'ala beri ni, bersyukur apa yang kita ada, dan guna nikmat tu sebaik yang mungkin. Kalau nikmat tu Allah Ta'ala tarik, nak ganti yang lain tak boleh dah. Dan nikmat tu tak akan hadir dua kali. Kalau Allah beri, Alhamdulillah. Tapi kalau Allah tak beri, macam mana? Contoh seperti jari tangan ni, kalau kena kecil manis, hudung, boleh tak nak cari jari lain nak sama dengan jari asal? Tak sama. Kalau ada pun palsu ni kopi. Bila kata kopi, dia tak boleh nak pakai seperti original, tak boleh. Sama tak barang kopi original? Tak sama. Mana sama? Barang made in Jerman dengan made in China, sama tak? Dua-dua nampak dua bilah pisau. Nyata ni Jerman, sebab Jerman ni dia pakai dalam bab besi. Kalau nak cari besi hebat, Jerman lah. China pakai kopi.
Pakai duk iri sayur, duk iri buah-buah, benar kan? Buah musangking kan. Nah, ya patah beli mahal dah. Made in China. Oh, sebab tu pun. Tengok made Jerman walaupun nampak kecil tau. Pop, terbekoh lalu lah. Tu pasal dia tajam, dia kuat. Begitulah kita tu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kena bersyukur atas nikmat Allah. Kena jaga nikmat Allah ni. Tapi jarang sekali manusia ni nak beri manfaat. Wa in ta'udu ni'matallah la tahsuha. Kalau kita nak hitung benda-benda nikmat Allah tak mampu dah. Tak mampu kita nak hitung nikmat Allah. Tu. Allah Taala bukan setakat beri mata, tapi Allah beri pula kita penglihatan. Bukan setakat Allah beri lidah, tapi lidah boleh guna untuk rasa nikmat makanan dan sebagainya. Allah beri nikmat kali bukan setakat ada kaki, tapi boleh berjalan, boleh main bola, boleh sepak orang. Tak apalah. Maksudnya kaki boleh guna bermacam-macam jenis manfaat. Tu. Allahu Rabbina. Ada satu hari Rasulullah SAW dia semaya malam. Nabi semaya malam sehingga bekok kaki. Malu kita dengan Nabi. Nabi ni apa dia? Maksum. Nabi ni maksum, tak ada dosa bagi diri dia. Tapi Nabi kalau ibadat sampai bekok semaya kaki di ketika semaya. Kita ni dosa banyak, tapi kaki semakin rehat, semakin senang. Tak pernah berasa bekok dah. Rasa pun gatal kaki. Pasal apa dia? Ingat Tok Imam tu baca surah kul. Tengok Baqarah tu begitu. Duk main gatal kaki. Ngak dah. Bukan bekok lagi, gatal kaki pasal tak tahan. Surah panjang sangat. Tu kita beza dengan Nabi. Nabi ni maksum, dosa tak ada. Tapi ibadat Nabi sampai bekok kaki. Sebab tu kita kena malu dengan Nabi. Jadi di sini satu hari Nabi semaya malam sampai bekok kaki. Lama Nabi semaya. Mari Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu semaya sampai tahap macam ni sekali? Bukankah kamu ini maksum? Kamu ni Nabi mulia, antara manusia paling mulia sekali. Kenapa bersusah payah diri kamu sampai tahap ibadat macam ni? Nabi kata apa dia? Afala uhibbu an abdan syakura. Wahai Aisyah, kamu tak suka ke aku digelar sebagai abdan syakura, sebagai hamba yang tahu berterima kasih, sebagai hamba yang tahu pandai bersyukur. Selagi Allah Ta'ala beri nikmat kepada aku, selagi itu aku sujud kepada Allah. Selagi Allah Ta'ala beri kelebihan pada aku, selagi itulah aku akan tetap beribadah kepada Allah SWT. Ini prinsip Nabi SAW. Tak pernah menganggap kelebihan dia ada cukup dengan ibadat dia ada, tidak. Semakin banyak nikmat, semakin kuat Nabi ibadat. Kita sepatutnya begini. Bukan semakin banyak nikmat semakin sombong, semakin banyak nikmat semakin kurang datang masjid, semakin banyak nikmat semakin tak nampak kuliah KWI. Tu tak mau tu. Yang tu kita tak mau. Sepatutnya semakin nikmat, semakin tu semakin hadir kuliah, semakin hadir ke masjid. Itu sepatutnya. Malulah kita dengan Nabi. Allah, kita kena bersyukur tuan-tuan mata Allah dah. Tapi kita ni tak sampai tahap Nabi SAW. Kita ni kalau buat amal pun pasal dapat upah. Kita kalau buat satu benda pasal ada upah. Kalau tak ada upah, kita tak buat. Sehingga ibadat pun kita buat kerana nak upah. Contoh, kita nak semayang, kita tanya, Ustaz, kalau semayang ni pahala dapat berapa? Sanggup tanya pahala? Nampak? Kita sanggup tanya pahala Allah nak beri berapa? Ikut Allah lah nak beri berapa pun. Jangan duk tanya. Berkira sangat ni. Allah berapa? 27 darajat, cik. Makcik 27. 27 saja. Saja. Ada pula yang saja dia tu. Kita ni buat satu benda kerana nak upah, bukan ikhlas pun. Allah Ta'ala ni dia nak tengok ni batin kita, hati kita, keikhlasan kita tu. Itu tempat tilikan Allah. Allah sengaja tak bagi nampak pahala ni pasal Allah nak tengok ikhlas tak hamba aku buat kerja ni. Ikhlas ke tidak? Kalau Allah Ta'ala zohirkan, okey, Masjid Putera Perdana siapa solat fardu satu waktu dia akan dapat RM5,000 seorang. Agak-agak ramai tak mari solat berjam 5 waktu. Ramai penuh masjid. Kapal semayang gatul kipas masjid. Pasal apa dia nak rebut RM5,000 satu waktu. Cuba kalau 5 waktu RM25,000. Agak-agak kereta parking penuh siapa nak? Siapa Johor Bahru nak parking? Pasal apa dia? Pasal nak kerja satu waktu RM5,000. Satu hari RM25,000. Mana nak cari kerja satu hari RM25,000? Kita kerja pun RM100, RM200. Rupiah sajalah. Rupiah lah.
Mana nak cari gaji macam tu? Manusia pun berbondong-bondong datang semaya pasal nak kerja. Lepas tu tanya pula, ada lebih lagi, ada OT ke? Siap tanya, ibadah ni ada OT ke? Nah, nak lebih lagi, Allah dah. Lepas tu tanya Tuhan, kalau aku buat ibadat ni dapat berapa pahala? Sanggup dia tanya macam tu. Nah, nampak sangat kita ni berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan macam tu dah. Buat ibadat ni Allah Taala tengok ikhlas. Lepas tu minggu lepas Ustaz dah beritahu, ikhlas ni ada beberapa peringkat. Ikhlas yang paling rendah dengan ikhlas yang paling tinggi. Ikhlas ni khalis maksud ikhlas, faham dulu. Khalis. Al-ma'u khalis, kita kata air yang ikhlas. Ni air ikhlas ni. Jangan pula pergi kedai nak air ikhlas satu. Air ikhlas tu air kosong. Maksudnya air yang tidak bercampur dengan apa-apa. Tidak bercampur teh. Kalau bercampur teh dia panggil air teh. Kalau bercampur kopi dipanggil air kopi. Tapi masalah ni air ni kosong, dipanggil al-ma'u khalis. Air yang kosong, maka dipanggil air ikhlas. Air ikhlas satu, pelik gitu. Ikhlas. Yalah, saya kerja pun ikhlas dah ni. Faham dah? Maksudnya bersih daripada bercampur apa-apa benda gorok yang lain. Begitulah ibadat kita. Kata ulama, jikalau kita buat amal ibadat kerana nak pahala. Awak buat amal ni pasal apa? Nak pahala Ustaz. Awak semayang ni pasal apa dia? Takut neraka Ustaz. Awak apa ni? Takut azab kubur Ustaz. Itu ikhlas pangkat paling bawah. Ulama tasawuf kata ikhlas paling tinggi, kita buat apa benda pun lillahi ta'ala, kerana Allah. Bukan kerana syurga, bukan kerana neraka, bukan kerana pahala apa benda pun. Aku buat nak jadi apa, jadilah. Nak beri, Allah nak beri macam mana, berilah. Tapi aku buat lillahi ta'ala. Ni paling tinggi sekali. Orang mukmin dia ada banyak peringkat. Nak jadi orang Muslim, kena mengucap dulu. Peringkat awal jadi Muslim. Mengucap dua kalimah syahadat, la ilaha illallah Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Jadi orang Muslim. Naik peringkat Muslim jadi orang mukmin. Mukmin ni peringkat ialah orang yang membenarkan segala perintah Allah dan segala meninggal segala larangan Allah. Naik pula peringkat orang yang bertakwa. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa Allah Ta'ala sangat. Naik lagi satu peringkat mukhlisin. Ini paling tinggi. Mukhlisin ni orang buat apa benda pun kerana Allah. Ni nak sampai mukhlisin ni lah, tahap ni lah bagus ni. Ni tengok peringkat orang beriman pada peringkat juga. Nampak jelas. Kita mengajar ini untung kita dapat tahu perkembangan Islam macam mana Allah Rabbina. Jadi oleh sebab itu terhormat Allah Subhanahu Taala, kita ni kena bersyukur atas nikmat Allah yang Allah Taala beri. Buat amal pun jangan berkira, guna manfaat Allah Ta'ala sebaik mungkin. Sebab bila Allah Ta'ala tarik nikmat tersebut, baru kita rasa menyesal. Biasalah manusia kan, bila dia dalam nikmat dia lupa Tuhan. Bila Allah tarik balik nikmat, barulah dia nak taubat, barulah nak menyesal. Bila nasi dah menjadi bubur, begitulah yang selalu berlaku. Baik, ayat yang ke seterusnya iaitu ayat yang ke-7. Yang ke-7, yang ke-8 fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada bertakwa. Ini penting ni. Enggak betul-betul. Hamaha fujuraha wa taqwa. Dalam hidup ni Allah beri kita nafsu dua jalan, fujur dan taqwa. Jalan jahat, jalan baik. Inilah paling kita kena hati-hati dalam hidup ni. Kena minta dengan Allah Ta'ala selalu, jangan beri kami jalan fujur, jalan jahat, beri kami jalan taqwa. Yang ni penting. Alhamdulillah, setiap hari kita semayang baca Fatihah, kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjuk jalan yang betul, jalan lurus. Waladdallin, jauhi dari jalan sesat muka seperti Yahudi dan Nasara. Alhamdulillah, hari-hari kita minta benda tu. Dalam ayat ni, besar ni ayat ni. Kalau kita faham betul-betul, falhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah ilhamkan. Ilham ni maksud Allah campur. Campur ya Allah akan dia nafsu kita dua jalan. Dalam hidup ni nafsu kita ada dua jalan. Yang pertama jalan fujur, jalan
jahat. Jahat maksudnya jahat diri, kita buat benda jahat. Yang kedua taqwaha, iaitu jalan baik, maksudnya baik diri kita. Allah Rabbi. Ni tuan-tuan, bila Allah Ta'ala campur ilham yang jahat dalam diri kita, na'udzubillah, yang ni banyak berlaku. Allah Ta'ala campur kejahatan, jalannya jahat dalam diri dia, maksudnya tak boleh kita nak kata apa. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Tu, siapa-siapa Allah Ta'ala menyesatkan dia, tak ada siapa yang boleh beri tunjuk kepada dia. Bila Allah Ta'ala beri dia jalan sesat, Allah tak akan buka pintu hidayah untuk dia. Marilah orang pergi dakwah sekali mana pun, kalau dia ni dikira jalan sesat, dia akan sesat sampai ke mati. Contoh pak saudara Nabi dan sebagainya. Contoh Abu Lahab dan sebagainya, bukan orang biasa, waris Nabi je, ahli keluarga Nabi. Tapi kalau Allah Ta'ala tetap beri jalan yang jahat dekat dia, tetap mati dalam keadaan kufur, walaupun dia ni orang yang rapat dengan Nabi. Pasal Nabi tak boleh bagi petunjuk, yang boleh beri petunjuk hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau Allah Ta'ala nak beri jalan baik, contoh Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, asalnya semua berhala, tapi Allah nak beri jalan baik, akhir-akhir riwayat dia jadi pejuang agama dan sebagainya. Ini semua takdir Tuhan. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah Ta'ala buka mata hati dia, tunjuk bagi nampak taufik pada dia, tak ada orang yang boleh menyesatkan dia. Kalau Allah nak beri taufik pada satu orang, marilah orang nak sesatkan dia, tak boleh. Contohnya mudah. Contohnya mudah. Fala mudhillalah, siapa dia ni? Contoh seperti mana Bilal bin Abi Rabah. Bila Bilal bin Abi Rabah ni dia beriman, marilah Umayyah bin Khalaf nak suruh dia keluar daripada ajaran Muhammad, dia tak akan keluar, sanggup dia kena seksa. Begitulah yang berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni, selepas dia beriman dengan Nabi SAW, ibu dia rasa sedih. Ibu dia rasa sedih pasal dia keluar daripada agama asal. Maka ibu dia tak suka, ibu dia tak redha, bahkan ibu dia murka kepada Sa'ad bin Abi Waqqas pasal dia ikut Muhammad. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas sabar. Dia sabar sampai satu tahap mak dia kecewa, mak dia rasa sedih sangat, sehingga mak dia kata, wahai Sa'ad, kalau tak nak keluar daripada agama Muhammad, mak tak nak makan sampai bila-bila, mak tak nak tidur sampai bila-bila, mak nak duduk berjemur di tengah panas tanpa teduhan. Maka Sa'ad ni, bila mak dia cakap macam tu, mak dia celaka kat dia, mak dia murka kat dia, mak dia tak redha pada dia, maka Sa'ad semakin bertambah susah hati. Pasal apa dia? Pasal mak dia kata macam tu yang melahirkan dia. Kita pun rasa susah hati pasal mak kita kata macam tu. Maka akhirnya dia pun pergilah berjumpa Nabi SAW. Bila dia berjumpa dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, dia pun ceritakan Nabi, ya Rasulullah begini, aku sekarang ni sampai tahap ni ya Rasulullah, aku duk sabar, dan sekali aku rasa macam berat sangat ya Rasulullah. Maka Nabi pun datang beritahu kepada Sa'ad. Akhirnya turun ayat Quran, wa ijahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilm wa in hadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bil ilm fala yuti'huma. Turun ayat ni. Bila turun ayat ni, Nabi kata, jika dua ibu bapa kamu membangkang ataupun paksa kamu sungguh-sungguh sampai tahap tu sekali, Nabi kata, barang yang kamu tak kenal, maka jangan muta'at akan keduanya. Jangan taat. Supaya dalam hadis kata la ta'ata lil makhluqin, jangan taat kepada makhluk, taat kepada Allah. Dengan maksud, kalau benda tu betul, taatlah. Kalau benda tu baik di sisi syarak, ikut. Tapi kalau benda tu berlanggar syarak, jangan ikut walaupun ibu bapa kita. Bila Sa'ad dengar ayat ni disebut oleh Nabi, dia pun balik ke rumah. Bila balik ke rumah, dia pun kata pada mak dia, mak, mulai sekarang ni, kalaulah Allah Ta'ala beri kepada mak 100 nyawa, contoh, dan 100 nyawa ni saya nampak 100 nyawa ada pada mak, seandainya 1 nyawa dicabut, tinggal lagi 99 nyawa, tetap saya dengan pendirian saya, takkan ubah. Seandainya Allah Ta'ala tarik 10 nyawa, tinggal lagi 90 nyawa, tetap dengan pendirian,
Walaupun sehingga tinggal satu nyawa lagi mak akan mati, saya tetap dengan pendirian saya. Mak tak nak makan, ikut mak tak nak makan. Mak tak nak tidur, ikut mak tak nak tidur. Terkejut mak dia bila kena macam tu. Anak pula jawab macam tu. Terkejut lah pasal anak berani jawab macam tu. Sampai tahap tu sekali yang mana Subhanahu Wa Ta'ala nak beritahu kepada kita, kalau Allah Ta'ala beri sifat wa taqwaha, Allah beri sifat hidayah yang baik, marilah satu orang nak paksa sehingga ibu sendiri supaya keluar daripada agama Islam, tetap dia ni dapat hidayah. Ni jangan main-main. Mari contoh peperangan di Syria dulu, Bani Al-Ashad. Dia suruh orang Sunni ni sujud kepada Bashar Ashad. Sujud pada banner dia. Kalau orang Sunni yang betul-betul dia tak nak mau sujud. Pasal apa? Allah dah pegang hati dia takwa. Kita nak macam ni lah. Marilah apa ujian pun, tetap Allah Ta'ala pegang hati kita di jalan yang baik. Baik diri kita. Allah Rabbi. Boleh faham dah? Tu. Tu. Kalau satu orang ni Allah Ta'ala pilih dia fujur, jalan yang buruk, marilah dakwah macam mana pun, tetap dia akan ikut jalan maksiat. Ni bahaya ni. Dia buat apa pun dia akan suka kepada maksiat. Marilah dakwah apa pun. Allah Rabbi. Cumanya kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ni, kalau ibu bapa ataupun suami kita perintah benda yang tak elok di sisi syarak, contoh suami perintah pergi minum arak, pergi berjudi, pergi berzina, maka tak wajib ikut sebagai isteri, sebagai anak. Tak wajib ikut benda tu. Pergi syirik, tak wajib ikut. Cuma mesti, macam ibu bapa ni, kalau ibu bapa ni macam-macam, contoh ibu bapa na'udzubillah jenis kufur, jenis murtad, jenis macam-macam, berjoget sana berjoget sini, kita, tugas kita dipanggil apa? Bil walidaini bil ihsan. Mesti kena buat baik sebagai anak. Walaupun ibu bapa kita ni macam-macam, tugas kita sebagai anak mesti buat baik. Walaupun ibu bapa cuba nak memutuskan silaturahim, jangan datang ke sini lagi, balik kau deh. Mak tak nak tengok kamu lagi. Kita tetap kena silma ta'akah, kena hubung silaturahim. Itu tugas kita. Orang hak putus silaturahim, kita kena hubung balik. Walaupun mak kita marah, nampak pula budak ni kat rumah, depan rumah ni, orang halau dah, ada lagi, tak apa, hubung balik. Tapi sayangnya zaman sekarang apa dia? Yang sayangnya bila orang nak putus silaturahim, kita yang semakin memutuskan silaturahim tu. Ni kita sekarang ni sepatutnya tak jadi begini. Orang putus silaturahim, kita semakin hubung. Orang bagi tak suka, kita semakin pergi pergi hubung balik. Kalau dia tak suka juga, mau lah, tak suka, dah bodoh. Asalkan kita ni dah usaha nak hubung silaturahim, itu tugas kita. Dia faham dah? Jadi di sini ayat ni tercabar dua jalan. Ilham daripada Allah, hakikatnya dialah yang kontrol kita. Memanglah Allah yang kontrol kita. Allah dah takdir kita. Kadang-kadang Allah ilham kat kita nak buat jahat, Allah ilham kita nak buat baik. Allah lah yang ilham kita. Allah Rabbi. Maksudnya ayat ni nak beritahu apa dia? Allah lah yang boleh kontrol nafsu kita. Kalau kita lemah dalam bab nafsu, minta pertolongan dengan Allah. Dia faham dah? Minta tolong dengan Allah. Contoh, biasa ustaz bagi contoh, seorang postman dia nak pergi hantar surat pada rumah orang bukan Islam. Bila nak pergi hantar surat, anjing menyalak, ada anjing menyalak, awak tak berhenti menyalak. Bila dia akan berhenti? Apabila tuan dia datang. Begitulah nafsu, dia tak berhenti menyalak, nak suruh kita buat jahat. Akhirnya bila Allah datang pertolongan, Allah yang boleh kontrol nafsu kita. Kita tak mampu nak kontrol. Cuma tugas kita berusaha nak kontrol nafsu tersebut. Itu usaha kita. Jadi oleh sebab itu, kena minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala pilih kita jalan hidup ni menuju ke arah takwa, bukan fujur. Minta banyak-banyak dengan Allah. Ya Allah, biarlah aku sampai mati dalam keadaan takwa. Pilih jalan yang baik, pilih jalan hidayah. Jangan pula kamu balikkan. Ada satu lagi doa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinka wa ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kadang-kadang pagi beriman, petang kufur, kadang-kadang petang kufur, pagi malam pula beriman. Takwa, tetapkanlah kami dengan takwa. Nak jadi apa pun, tetap kami takwa sampai kematian. Itu penting. Jangan jadi macam ni, awal takwa, bila nak mati mati dalam keadaan fujur, kejahatan, maka dipanggil mati su'ul khatimah, mati dalam keadaan celaka, mati dalam keadaan beriman. Yang ni ramai berlaku. Nampak elok saja, molek saja,
Bila nak mati, syirik. Bila nak mati, mungkar. Bila nak mati, lawan Tuhan. Ni penting ni ayat ni. Ustaz selalu sebut ayat ni. Penting sangat ayat ni. Minta dengan Allah Ta'ala jagalah nafsu kita dah. Tu. Dan last sekali pada hari ini, dan ayat ke-9, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man kena dengung, bukan man zakkaha. Kena dengung. Ini jawab daripada sumpah-sumpah tadi. Wasyamsi waduhaha, Allah bersumpah dengan matahari, wal qamari iza talaha, bersumpah dengan bulan, wan nahari iza jalla, dengan cahaya siang, wal laili iza yaghshaha, bersumpah dengan malam, bersumpah. Jawab dia kat sini, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata apa dia? Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Allah. Ni kita kena natijah di sini. Maksudnya sungguh mulia, sungguh Allah Ta'ala beri kemenangan, beruntunglah, berjayalah bagi mereka yang menyucikan diri dia. Maksudnya mengucikan diri dia daripada dosa, yakni dosa kekufuran yang diiringi dengan maksiat. Maksudnya kita kena taubat. Jadi orang taubat inilah orang menyuci diri dia lah daripada kesilapan. Inilah orang yang paling berjaya dalam hidup ni. Ni boleh faham dah. Apapun tugas kita sebelum mati, kena sucikan diri, bertaubat kepada Allah, jangan buat dosa lagi. Tinggal apa yang kita buat kesilapan selama ni, kembali kepada sentiasa kembali kepada Allah. Kita sentiasa duduk di pihak Allah dan sentiasa kita beramal soleh. Maka akhir kita qad aflaha man zakkaha, orang ni dipanggil orang yang menang di akhirat esok. Ni yang kita mahu dah. Jadi oleh itu, wa qad khaba man dassaha, ayat ke-10 insya-Allah nanti kita akan sambung pada minggu depan pula. Wallahu taala bisawab. Setakat tu dulu. Ada soalan ke nak tanya? Tak ada. Okey, baik, setakat tu dululah insya-Allah. Tanda elok-elok surah Asy-Syamsi, kita sambung minggu depan pada ayat yang ke-10. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala washabihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana ilman fa'na wa zidna bi rahmatika ya arhamar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi